أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا بسم الله الرحمن الرحيم. Pada petang ini di 2 Ramadan 1442 Hijrah, kita akan membacakan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim karangan Imam Al-Ghazali. Jadi secara kebiasaan, saya dan beberapa orang rakan kami akan membaca kitab sama ada dimulakan sebelum Ramadan ataupun pada Ramadan itu sendiri, dan kitab antaranya seperti sebelum-sebelum ini kami antaranya membacakan kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin dan sebagainya, dan ada juga kitab akidah seperti Al-I'tiqad Imam Baihaqi, dan pernah juga dikhatamkan kitab Al-Iqtisad Al-I'tiqad, tapi itu berlangsung sebelum Ramadan, setahun sebelum Ramadan, kemudian dikhatamkan pada bulan Ramadan. Kemudian beberapa minggu lepas kami menghatamkan kitab Idahul Mubham dengan ta'liqatnya Syekh Bilal An-Najjar. Maka atas kesinambungan khatamnya kitab Idahul Mubham tersebut, dicadangkan untuk membacakan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim yang juga meliputi bidang ilmu mantik. Jadi kitab Al-Qistas Al-Mustaqim ini merupakan salah satu karangan Imam Al-Ghazali. Ia dikarang selepas beliau mengarang beberapa kitab mantik lain seperti Mihakun Nazar dan juga Mi'yarul Ilm. Kemudian jadi kesinambungan untuk membacakan kitab Qistas ini selepas Idahul Mubham ada terdiri daripada beberapa segi. Antaranya yang pertama sekali, kitab Al-Qistas Al-Mustaqim ini merupakan kitab mantik, dan tetapi ia merangkumi bukan keseluruhan bab dalam mantik. Ia tidak merangkumi keseluruhan bab dalam mantik, dan ia hanya mencakupi sebahagian kecil, iaitu bukan sebahagian kecil lah, maksudnya sebahagian daripada mantik, yang ini dari segi bahagian tasdik. Imam Al-Ghazali menyatakan bahagian tasdik saja ataupun membahaskan bahagian tasdik saja berbanding membahaskan tasawurat. Di situ kita lihat suatu perbezaan, dan kenapa Imam Al-Ghazali berbuat sedemikian. Okey. Pertama sekali, kitab ini dari segi kategori dia sebagai kitab mantik, dia bukanlah suatu kitab untuk mempelajari ilmu mantik itu sendiri. Maksudnya bukan kitab dars, bukan kitab madrasi ataupun darsi. Tetapi ia lebih kepada kitab, saya lihat ini dari dua sudut. Pertama, dari sudut seorang pemula ataupun dan juga orang awam. Untuk golongan ini, mereka akan mendapati kitab Qistas ini sebagai pengenalan, sebagai suatu platform untuk mengenali ilmu mantik. Maksudnya mengenali dan mempraktikkan secara langsung, secara mudah. Sebab apa yang Imam Ghazali sebutkan dalam kitab ini antaranya berkenaan perkara-perkara yang bersifat praktikal, yang saya fikir boleh digunakan oleh
pelbagai lapisan masyarakat, hatta orang awam sekalipun. Maksudnya digunakan di sini bukanlah maksud digunakan secara mendalam ataupun secara sangat tepat, tetapi sekurang-kurangnya orang awam boleh tahu untuk tentang neraca kebenaran dan kebatilan. Itu satu. Kemudian dari segi yang lain, kitab Qistas ini ialah kitab muzakarah. Muzakarah bererti seseorang dah pernah mempelajari ilmu mantik, lalu dia baca kitab ini ataupun belajar kitab ini, dan dia akan dapati pelajaran yang lepas akan lebih mudah difahami dan lebih mudah untuk dipraktikkan. Lagi satu, kenapa ia kitab muzakarah? Kerana dalam kitab ini Imam Ghazali menghuraikan ataupun mempersembahkan bahagian tasdik tersebut dalam istilah yang beliau ciptakan sendiri. Jadi seseorang yang sudah mempelajari ilmu mantik, bila dia faham isi kandungan yang Imam Ghazali sampaikan, dia tidak akan terlalu berpegang pada istilah Imam Ghazali. Maksudnya, dia tahu apa istilah mantik yang digunakan oleh ahli ilmu mantik, ilmuwan mantik, dan dia tahu apa yang Imam Ghazali gunakan. Maksudnya, di situ secara tidak langsung penuntut ilmu mantik boleh mengingat semula apa yang sudah dipelajari tentang ilmu mantik yang Imam Ghazali nyatakan dalam Qisas. Itu okey, itu dua sudut. Kemudian lagi satu sudut lain, sudut utama lain ialah kitab ini istimewa ataupun unik dari segi ia menceritakan, ia merupakan taksil ilmu mantik bil Quran ataupun sebaliknya, iaitu taksilul Quran bil mantik. Sebabnya ialah dalam kitab ini Imam Ghazali taksil itu ialah maksudnya mendasarkan ilmu mantik kepada Al-Quran ataupun mendasarkan Al-Quran kepada mantik. Jadi dua-dua tu boleh diterbalikkan. Dua-dua tu betul sebab puncanya ialah Imam Ghazali hendak menegaskan bahawa Al-Quran itu sesuai dengan akal. Itu mesej utama dia. Al-Quran sesuai dengan akal, akal pun sesuai dengan Al-Quran. Apa yang akal nyatakan, apa yang Al-Quran nyatakan akan menepati dan tidak sekali-kali bersalahan dengan akal. Itulah yang Imam Ghazali nyatakan, yang mesej utama beliau. Persoalannya, kenapa timbul mesej ini? Kenapa timbulnya kehendak Imam Ghazali untuk menyatakan mesej ini? Jadi jawapannya ialah kerana kitab ini merupakan beberapa soalan ataupun beberapa perbincangan antara Imam Ghazali dengan seorang batini. Seorang batini ataupun ta'limi. Istilahnya ialah ta'limi, batini. Batini ialah penganut mazhab batiniyah. Sebab penganut mazhab batiniyah ni mereka sudah didoktrinkan untuk berpegang dengan kata-kata imam yang maksum sahaja. Kemudian dari segi penentuan siapakah imam yang maksum itu pun jadi masalah. Maka rentetan daripada itu, masalah mereka semakin banyak. Sebab bila kata imam maksum yang pertama ialah Nabi Muhammad, kemudian selepas Nabi wafat, siapa imam maksum seterusnya? Jadi itulah punca kerancuan fikiran mereka. Mereka
didoktrinkan untuk mengikut imam yang maksum tanpa didoktrinkan untuk berfikir ataupun untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi Imam Ghazali menulis kembali, saya fikir beliau menulis kembali pertanyaan-pertanyaan dan jawapan beliau dan jadikannya sebagai satu kitab, iaitu kitab Al-Qistas Al-Mustaqim. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan baca kitab ini. Dan paling utama yang perlu saya tekankan ataupun saya pesan ialah saya bukan akan baca, maksudnya saya tidaklah akan memahamkan semua perkara A hingga Z, tetapi saya hanya mengambil beberapa poin penting dan kerana pertama masa yang suntuk, kedua niat sebenar untuk membuat bacaan kitab ini ialah untuk muzakarah kembali ilmu mantik yang sudah dipelajari, dan pengikut yang tetap di sini pun sudah mempelajari. Jadi saya tak akan ambil masa lama lah. Jadi saya akan laju jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau ada sebarang soalan boleh maklumkan dan saya akan merespon sama ada kalau sempat respon dalam masa respon segera, tapi kalau tak sempat saya akan nyatakan dalam siri yang seterusnya. Khutbatul Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb yassir wa tammim bil khair. Qala Syekhul Imam al-Mursyidul Umam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ahmadullah ta'ala awalan wa usalli ala rasulih al-Mustafa thaniyan. Wa aqul, ikhwani hal fikum man yu'iruni sam'ahu li uhaddithahu bi syai'in min asmari. فقد استقبلني في بعض أسفاري رفيق من رفقاء أهل التعليم وغافصني بالسؤال والجدال مغافصة من يتحدى باليد البيضاء والحجة الغراء. Imam Ghazali dalam satu penggambaran beliau ada terjumpa ataupun ada berkenalan dengan seorang ahli ta'lim ataupun batini itu, dan lalu orang tersebut menanyakan kepada Imam Ghazali beberapa soalan dalam keadaan yang beliau ingin tahu. Maksudnya beliau ingin tahu apa pandangan Imam Ghazali tentang pemikiran beliau. Jadi itu satu. Kemudian lagi satu poin yang saya perlu nyatakan. Orang yang Imam Ghazali jumpa ini mungkin saya boleh katakan bahawa beliau seorang batini tapi pada tahap awam. Maksudnya dia kita akan lihat nanti sedikit demi sedikit. Maksudnya dari segi penghujahan beliau bukanlah sekuat mana. Maksudnya soalan beliau bukanlah soalan yang terlalu mendalam, tapi soalan yang tetapi walau bagaimanapun soalan itu tidak remeh. Soalan itu penting juga. فقال أراك تدعي كمال المعرفة فبأي ميزان تدرك حقيقة المعرفة أبميزان الرأي والقياس وذلك في غاية التعارض والالتباس ولأجله ثار الخلاف بين الناس أم بميزان التعليم فيلزمك اتباع الإمام المعصوم المعلم وما أراك تحرص على طلبه. Di sini Batini tersebut menanyakan kepada Imam Ghazali, kata bahawa Imam Ghazali mendakwa mempunyai ilmu. Jadi apakah neraca ataupun apakah pertimbangan yang Imam Ghazali tentukan
untuk mengetahui hakikat ilmu tersebut? Adakah dengan ra'yi wal qiyas, maksudnya qiyas ataupun akal, di sini boleh cakap akal, ataupun dengan imam maksum. Itu secara umum. Tapi pertama saya perlu nyatakan di sini tentang dua konsep ini, dari sudut pandang seorang batini, dua perkara ini berbeza dan tidak boleh bersatu. Maksudnya kalau kita pegang dengan ra'yi wal qiyas saja, kita tentu sekali akan pegang dengan itu tanpa sekali-kali berpegang dengan mengikut imam yang maksum. Jadi berlaku dualism. Maksudnya hanya A atau B sahaja. Itu dari segi pemikiran dia. Sedangkan kita dari sisi ahli sunnah, kita pegang dua-dua. Pegang dua-dua dari segi imam maksum itu kita letakkan sebagai Rasulullah SAW, dan maksudnya apa yang baginda tinggalkan, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian ra'yul qiyas ialah akal untuk kita memahami Al-Quran dan sunnah tersebut. Itulah dari segi pandangan kita, pandangan ahli sunnah. Faqultu amma mizanur ra'yi wal qiyas fahasha lillahi an a'tasima bihi fadzalika mizanus syaitan. Di sini Imam Ghazali menjawab, kata mizan ra'yi wal qiyas itu adalah mizan syaitan. Jadi ada perkara yang perlu kita fahami di sini ialah tentang maksud ra'yi wal qiyas. Adakah ia bermaksud qiyas secara mutlak, iaitu qiyas mantiki secara mutlak, ataupun qiyas yang salah? Jadi jawapannya ialah qiyas yang salah. Sebab mustahil Imam Ghazali menyatakan dia tidak berpegang kepada qiyas mantiki. Sebab lepas-lepas ni sendiri Imam Ghazali akan menyatakan sedemikian. Menyatakan bahawa beliau berpegang dengan qiyas tersebut. Manakala mizan syaitan itulah yang Imam Ghazali tekankan supaya kita hindari daripadanya. Fadzalika mizan syaitan wa man za'ama min ashabi anna dzalika mizanul ma'rifah fa as'alullah ta'ala an yakfiya syarrahu 'anid din fa innahu lid-dini sadiqun jahil wa huwa syarrun min 'aduwwin 'aqil. Imam Ghazali berharap bahawa mizan syaitan itu tidak dipegang ataupun tidak dipegang dan tidak dijadikan sebagai neraca. Dan kemudian beliau menyatakan ini adalah satu ibarat yang menarik daripada beliau, iaitu fainahu lid-din sadiqun jahil wa huwa syarrun min aduwwin aqil. Maksud mizan syaitan tu ataupun ashab yang berpegang kepada mizan syaitan. Maksudnya ashab yang berpegang dengan neraca yang salah. Dia sahabat yang berpegang dengan neraca yang salah dikira sebagai sadiqun jahil dan wahwa syarrun min aduwwin aqil. Dan sadiqun jahil maksudnya sahabat yang jahil lebih bahaya daripada musuh yang licik ataupun musuh yang bijak. Sebab orang yang jahil, kita belum tentu lagi susah untuk memahamkan dia tentang suatu perkara walaupun dia itu sahabat kita. Tapi kalau kalau musuh yang bijak, kita akan lebih mudah untuk memahamkan dia tentang kebenaran walaupun dia jahat. Kerana dengan harapan setelah dia memahami sesuatu perkara ataupun sesuatu kebenaran, dia akan berpegang kepadanya dan berubah daripada menjadi musuh kepada sahabat. Walau rizqa sa'adata madhhab at-ta'lim la ta'lam awwalan al-jidala min al-Quran haitsu qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wa'ulima anna al-mad'uwa
ila Allah Ta'ala bil hikmati qaumun wa bil mau'izati qaumun wa bil mujadalati qaumun. Di sini Imam Ghazali menyebutkan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini menunjukkan bahawa ada sebahagian manusia ataupun ada sekelompok dalam masyarakat yang kita perlu berdakwah kepadanya dengan hikmah. Kedua, dengan mau'izah, pesan-pesanan. Ketiga, dengan mujadalah, iaitu perdebatan. Secara tidak langsung, Imam Ghazali juga ataupun secara umumnya ayat ini secara tidak langsung menyatakan keabsahan ilmu kalam. Sebab ilmu kalam lebih cenderung kepada mempertahankan kebenaran adalah berlakunya pertembungan. Bila berlaku pertembungan adalah perdebatan. Wa annal hikmata in ghudiya biha ahlul mau'izah. Kemudian tadi pertama hikmah, kedua mau'izah, ketiga mujadalah. Jadi setiap kelompok ini ada masyarakatnya. Kalau masyarakat untuk hikmah tidak diberikan ataupun dipupuk dengan mau'izah ataupun dengan jidal, dengan perdebatan, maka hal itu tidak akan memberi kesan. Maksudnya, maka hal itu tidak akan berkesan. Wa anna al-hikmata in ghudhiya biha ahlul mau'izah adarra bihim kama yudirru bil-tifli ar-radhi' at-taghdhiyatu bilahmi at-tayr. Wa anna al-mujadalata in istu'milat ma'a ahli al-hikmah اشمأزوا عنها كما يشمئز طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي وأن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بطريق الأحسن كما نطق القرآن كان كمن غدا البدوية أو البدوية بخبز البر وهو لم يألف إلا التمراء أو البلدية بالتمر وهو لم يألف إلا البر. Poin dia kat sini ialah setiap pihak perlu kita tangani dengan cara yang sepatutnya. Perlu kita hadapi dengan cara yang sepatutnya. Imam Ghazali membawakan contoh budak kecil ataupun bayi yang masih menyusu diberikan makan dengan diberikan daging burung sebagai makanan. Maka hal itu akan memudaratkan bayi tersebut. Itulah contoh yang sesuai bagi Imam Ghazali menyatakan bahawa bahawa orang yang perlukan kepada hikmah tidak boleh diberikan dengan mujadalah dan mau'izah, dan begitulah sebaliknya. Malah orang yang menerima mujadalah juga perlu diberikan dengan cara yang terbaik. Kalau cara yang tak terbaik, tak akan terhasil apa-apa. Falaitahu kanat lahu uswatun hasanah fi Ibrahim al-Khalil salawatullahi wa salamuhu alaih, haitsu hajja khasmahu faqala rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, falamma ra'a anna dhalika la yunasibuhu wa laysa hasanan 'indahu hatta qala ana uhyi wa umiit adala ila al-awfaqi li tab'ihi فالأقرب إلى فهمه فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Dalam perdebatan antara Nabi Ibrahim AS dengan Namrud, Nabi Ibrahim membawakan contoh, membawakan hujah, bukan contoh, sebab Namrud itu mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim memberikan hujah yang lebih sesuai untuk Namrud. Maksudnya lebih sesuai itu lebih sesuai untuk dibuktikan dan diterima. Sebab ada hujah yang dia tidak boleh jadi sesuai untuk diberikan tetapi tidak diterima. Maksudnya sesuai tu dia bertepatan, dia kuat sebagai hujah,
Tapi orang yang kita debat tu, dia tak boleh terima hujah tu. Maka hujah tu tertolak. Jadi di sini kalau kita ingat dalam bahagian mantik, dalam bahagian hujah, hal ini termasuk, boleh jadi termasuk dalam bahagian musalamat. Maksudnya musalamat mestilah perkara yang diterima oleh kedua-dua pihak tanpa mengambil kira musalamat itu benar ataupun tidak, atau bukan, maksudnya tanpa mengambil kira kita berpegang dengan musalamat itu ataupun tidak. Maksudnya kita berpegang dengan kebenaran. So boleh jadi kita berpegang dengan musalamat tu untuk kita jadikan hujah menolak orang yang kita debatkan tu, tanpa kita mempercayai ataupun meyakini kebenaran musalamat tersebut. ولم يركب الخليل صلوات الله عليه ظهر اللجاج في تحقيق عجزه عن إحياء الموتى إذ علم أن ذلك يعصر عليه فهمه فإنه يظن أن القتل إماتة من جهته وتحقيق ذلك لا يلائم قريحته ولا يناسب حده في البصيرة ودرجته. Sebab berbalik pada ayat tadi, Namrud menyatakan bahawa mematikan itu adalah membunuh. Jadi di situ ada satu waham ataupun salah faham bahawa sebenarnya membunuh bukanlah imatah. Sebab imatah maksud mematikan itu adalah kuasa Tuhan. Membunuh tu secara adat sahaja. Jadi itulah sebabnya Nabi Ibrahim menyatakan ayat fa innallaha ya'ti bisyamsi dan seterusnya. Walam yakun min qasdil khalili ifna'uhu bal ihya'uhu wat-taghdiyatu bil ghidha'il muwafiqi ihya' wal lajaju bil irhaqi ila ma la yuwafiqu ifna'. Maksudnya secara umum sampaikan mesej dengan cara yang sepatutnya. هذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعلم المقتبس من إشراق عالم النبوة فلذلك حرموا التفطن له إذ حرموا سر مذهب التعليم. Inilah sesuatu yang kita maksudnya cahaya ataupun pancaran ilmu yang terhasil daripada pancaran kenabian, iaitu mizan yang benar ataupun neraca yang benar. Dan inilah yang tidak diketahui oleh orang yang mempelajari mazhab ta'lim ataupun seorang yang tidak diketahui oleh seorang ta'limi. Faqala anta idza staw'arta sabilahum wastawhanta dalilahum fabimadza tazinu ma'rifatak. Kalau engkau meremehkan ataupun tidak menerima dalil seseorang ta'limi ataupun batini, apakah yang kau gunakan untuk menimbang ataupun untuk mengetahui ilmu? Imam Ghazali jawab, qultu azinuha bil qistasil mustaqim liyuzhira li haqqaha wa batilaha. Qistas tu ialah neraca. Mustaqim itu pula ialah neraca yang, maksudnya neraca yang lurus lah. Neraca pertimbangan yang lurus. Bila dia lurus, maksudnya ada dua sisi. Satu sisi, maksudnya bila dia lurus, satu sisi sama berat dengan sisi lagi satu. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Maksudnya di sini, kalau sisi itu tidak seimbang, tanpa kita kira sama ada belah kiri ataupun belah kanan, maka itu dikira sebagai suatu pertimbangan yang salah lah. Sebab pertimbangan yang benar, dia mesti yang lurus, neraca yang lurus. Liyuzhira li haqqaha wa batilaha wa mustaqimaha wa ma'ilaha ittiba'an lillahi ta'ala wa ta'alluman min al-Qur'an al-munazzali ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqi haitsu qala wazinu bil qistasil mustaqim. فقال وما القسطاس المستقيم قلت هي الموازين الخمسة التي أنزلها الله تعالى في كتابه
وعلم أنبياءه الوزن بها فمن تعلم من رسل الله تعالى ووزن بميزان الله تعالى فقد اهتدى ومن عدل عنها إلى الرأي والقياس فقد ضل وتردى. Di sini Imam Ghazali menyatakan qisas mustaqim itu ialah al-mawazinul khamsah. Al-mawazinul khamsah yang Imam Ghazali nyatakan di sini ialah pertama, qiyas istisna'i sama ada munfasilah dan bukan sama ada. Qiyas istisna'i, munfasilah dan muttasilah. Jadi di situ ada dua. Kemudian qiyas iqtirani. Syakal awal, kedua dan ketiga. Tanpa Imam Ghazali mengambil kira yang keempat kerana keempat susah untuk dibawakan contoh. Kedua, dia susah untuk dibuktikan. Dia kompleks, dia lebih jauh, mudah cakap dia kompleks, dia susah daripada kebiasaan. Jadi yang Imam Ghazali terima dalam kitab ini ataupun yang Imam Ghazali nyatakan dalam kitab ini hanyalah 5. Dan kelima-lima ini Imam Ghazali ambil pembuktiannya daripada Al-Quran. Contohnya daripada Al-Quran. Faqala aina al-mizan fil Quran wa hal hadha illa ifkun wa buhtan. Qultu alam tasma'. Di sini Batini tersebut bertanyakan kepada Imam Ghazali, mana mawazinul khamsah tu mana kat dalam Quran? Jadi Imam Ghazali menyatakan qultu alam tasma' qaulahu ta'ala fi suratir Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ila an qala was samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Alam tasma' qawlahu ta'ala fi surah al-Hadid laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Atadhunnu anna al-mizana al-maqruna bil kitab huwa mizanul burri wash-sha'ir wadh-dhahabi wal fiddah. Atatawahhamu anna al-mizana al-muqabala wad'uhu bi raf'i as-sama'i fi qawlihi ta'ala was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan wat-tayyar wal-qabban. ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا البهتان فاتق الله تعالى ولا تتعسف في التأويل. Poinnya ialah Imam Ghazali menyatakan bahawa mizan yang dinyatakan dalam Quran ini bersifat maknawi dan bukan bersifat zahiri, bukan bersifat hissi. Bukanlah mizan tu semestinya timbangan yang kita gunakan di pasar, tapi ialah timbangan untuk kita berfikir dengan betul. واعلم يقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته. Mizan yang Imam Ghazali menyatakan di sini ialah untuk pertimbangan yang kita gunakan untuk mengetahui kebenaran dalam agama. Litata'allama kaifiyatal wazni bihi min anbiya'ihi kama ta'allamuhum min malaikatihi. فالله تعالى هو المعلم الأول والثاني جبريل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما لهم طريق في المعرفة سواه. Di sini saya fikir tentang Imam Ghazali menyatakan tentang Muallimul Awal, dia merujuk kepada dia merupakan isyarat untuk menolak golongan yang falasifah dan juga Neoplatonis yang percaya kepada al-aql awal dalam isu penciptaan alam, iaitu secara illah dan maklul, tapi melalui Allah, kemudian aql awal, kemudian aql tsani dan seterusnya sehingga adanya alam. Faqala fabima ta'rifu anna dhalika al-mizanu sadiqun aw kadhib. Macam mana kita nak tahu mizan ni betul atau salah? Abi aqlika wa nadharika wal uqulu muta'aridah. Adakah dengan akal? Sedangkan akal itu saling bersanggahan ataupun bersalahan.
am bil imami ma'sumi sadiqil qaimi bil haqqi fil alam wa huwa madhhabi alladhi ad'u ilaih. Ataupun dengan berpegang kepada imam yang maksum yang menjadi mazhab aku ini. Imam Ghazali jawab, "Dzalika aidan a'rifuhu bit-ta'lim, walakin min imamil a'immati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam fa inni wa in kuntu la arahu fa inni asma'u ta'limahu alladhi tawatara ilai tawaturan la ashukku fihi wa innama ta'limuhu al-Qur'an wa bayanu sidqi mawazin al-Qur'an ma'lumun min nafsil Qur'an." Di sini Imam Ghazali menyatakan bahawa beliau juga berpegang dengan Imam Maksum. Tapi Imam Maksum yang beliau maksudkan di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala fahati burhanak wa akhrij min al-Qur'an mizanak wa adhhir li kaifa fahimtahu wa kaifa fahimta min nafsi al-Qur'ani sidqahu wa sihhatahu. Di sini ada iskal sikit daripada apa yang Imam Ghazali sebut, iaitu wa bayanu sidqi mawazin al-Quran ma'lumun min nafs al-Quran. Iskal. Tak, maaf. Saya tak jadi. Maksudnya betul-betul tak ada iskal. Sebab bila dia sebut wa bayanu sidqi mawazin al-Quran, maksudnya tentang kebenaran mawazin Quran daripada Quran itu sendiri, itu bukan iskal. Tapi kalau iskal berlaku kalau dia nyatakan bayanu sidqil Quran min nafsil Quran. Sebab itu akan berlaku daur. Tapi dari sini tidak ada iskal, tidak berlaku daur sebab jihah munfakkah. Al-jihah al-munfakkah. Al-jihah munfakkah, yakni apa qaid yang awal tu ialah mawazin al-Quran dan qaid yang kedua ialah al-Quran itu sendiri. Faqala fahati burhanak wa akhrij min al-Qur'an mizanak wa adhhir li kaifa fahimtahu wa kaifa fahimta min nafsi al-Qur'an sidqahu wa sihhatahu. Faqultu, sebelum tu orang ta'limi ini bertanyakan kepada Imam Ghazali macam mana dia faham al-Quran. Faqultu fahati burhanaka anta hadithni bima ta'rifu sidqa mizani adh-dhahabi wal fiddati wa sihhatahu. فمعرفة ذلك فرض دينك ataupun dinika إذا كان عليك دين حتى تقضيه تاما من غير نقصان أو كان لك على غيرك دين حتى تأخذه عدلا من غير رجحان فإذا دخلت سوقا من أسواق المسلمين وأخذت ميزانا من الموازين وقضيت أو استقضيت به الدين فبما تعرف أنك لم تظلم بنقصان في الأداء أو رجحان في الاستيداء. Di sini pertama sekali Imam Ghazali menyatakan sebelum Imam Ghazali menjawab, maksudnya menjawab direct soalan batini tadi, Imam Ghazali cakap dulu tentang mizan yang hissi, iaitu pertimbangan yang bersifat fizikal. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak menimbang sesuatu yang fizikal? Contoh penimbang, alat penimbang, neraca penimbang tu, macam mana kita nak tahu benda tu betul atau salah. Jadi Imam Ghazali sebelum dia menjawab, memberikan jawapan, dia memberikan soalan supaya dengan soalan tu batini ni boleh mengkiaskan daripada mizan hissi kepada mizan maknawi. فقال أحسن الظن بالمسلمين وأقول إنهم لا يشتغلون بالمعاملة إلا بعد تعديل الموازين فإن عرض لي شك في بعض الموازين أخذته ورفعته ونظرت إلى كفتي الميزان ولسانه فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانبين ورأيت مع ذلك تقابل الكفتين عرفت أنه ميزان صحيح صادق. Batini tersebut menjawab, bila benda tu seimbang, maka mizan tu betul lah. Qultu haba anna al-lisana qad intasaba 'ala al-istiwa' anna al-kiffatayn tahadayata bis-sawa' fa min ayna ta'lamu anna al-mizana sadiq.
فقال أعلم ذلك علما ضروريا يحصل من مقدمتين إحداهما تجريبية والأخرى حسية. Macam mana engkau boleh tahu benda ni betul? Maksudnya jawapan dia sebelum ni kurang tepat lah. Maksudnya kurang menjawab. Jadi macam mana nak tahu benda tu betul? Kemudian Batini menjawab bahawa ia diketahui dengan pertama tajribah ataupun tajribiyah ataupun kemudian dengan hissiyah. Tajribiyah iaitu ujian atau eksperimen. Hissiyah ialah dengan panca indera. أما التجريبية فهي أني علمت بالتجربة أن الثقيل يهوي إلى أسفل وأن الأثقل أشد هويا ataupun هويا فأقول لو كانت إحدى الكفتين أثقل لكانت أشد هوية وهذه مقدمة كلية تجريبية حاصلة عندي ضرورة. Saya cuba dengan pertama diketahui dengan mencuba ataupun dengan eksperimen, kedua dengan panca indera. والمقدمة الثانية أن هذا الميزان بعينه رأيته لم تهوي إحدى كفتيه بل حاذت الأخرى محاذاة مساواة وهذه مقدمة حسية شاهدتها بالبصر. Sama dengan cuba banyak kali, kemudian dengan melihat. فلا أشك لا في هذه المقدمة الحسية ولا في الأولى وهي مقدمة تجريبية ويلزم في قلبي من هاتين المقدمتين نتيجة ضرورية وهو استواء الميزان إذ أقول لو كان أحدهما أثقل لكان أهوى ومحسوس أنه ليس بأهوى فمعلوم أنه ليس بأثقل. Ada dua perkara yang saya ingin nyatakan di sini. Pertama ialah tentang kalau kita revise balik tentang bahagian aqsamul hujjah, iaitu tentang tajribah dan hissiyah dinyatakan. Kemudian yang dinyatakan di sini ialah qiyas istithnai ataupun qadhiyah istithnaiyah muttasilah. Di situ law kana ahaduhuma athqal lakana ahwa wa mahsusun annahu laysa bi ahwa wa ma'lumun annahu laysa bi athqal. Qultu fahal hadha illa ra'yun wa qiyas aqlin. Tidakkah apa yang Imam Ghazali bantah balik ta'lim ini, tidakkah apa yang kau nyatakan tadi tu qiyas akal, qiyas daripada akal? Qala hayhat inna hadha ilmun daruri lazima min muqaddimatin yaqiniyyah hasala al-yaqinu biha min at-tajribati wal hiss. Fakaifa yakunu hadha ra'yan wa qiyasan wal ra'yu wal qiyasu hadsun wa takhminun la yufidu bardal yaqini wa ana uhissu fi hadha bardal yaqin. Di sini kita nampak satu kerancuan pada batini ini, iaitu pertama tentang cara dia menatijahkan kefahaman dia. Sebab apa yang dinatijahkan kefahaman dia itulah qiyas. Itulah qiyas itu sendiri. Lepas dia faham bahawa benda tu diketahui dengan tajribah dan juga dengan hissiyah, dia akan membuat kesimpulan. Bila dia membuat kesimpulan, dia menyatakan perkara yang menyalahi kesimpulan tersebut salah. Jadi secara tidak langsung di situ ada unsur qiyas. Dan inilah yang Imam Ghazali tegaskan. Tapi batini ini ataupun ta'limi ini tidak menerima apa yang Imam Ghazali katakan. Maka di sini ada suatu iltibas ataupun waham di sisi batini. Qultu fa in 'arafta sihhatal mizan bihadzal burhan fabima ta'rifu as-sanjata wal mithqal fala'allahu akhaffu aw athqalu min al-mithqal as-sahih. Fala'allahu akhaffu aw athqal. Okey. Kemudian tentang Imam Ghazali nak memperincikan lagi
nak memperincikan lagi tentang cara menimbang tersebut. Maksudnya macam mana kita nak tahu takaran timbangan itu benar ataupun salah. Qala in syakaktu fi hadha fa'akhudhu 'iyarahu min sanjatin ma'lumatin 'indi wa uqabiluha biha fa idza sawa 'alimtu anna adh-dhahaba idza sawahu kana musawiyan li sanjati fa innal musawiya lil musawi musawin. Kalau dia tak Batini tu kata kalau aku tak pasti, aku akan bandingkan aku punya pemberat ini dengan dengan emas. So kalau dia sama, samalah. Itu maksudnya. Qultu wa hal ta'lamu wadi'al mizan fil asli man huwa wa huwa al-wadi'u al-awwal alladhi minhu yu'lamu hadha al-wazn. Ini tentang pengetahuan tentang siapa yang meletakkan mizan tersebut. Qala la wa min aina ahtaju ilayh wa qad 'araftu sihhatal mizan bil musyahadati wal 'ayan bal akulu al-baqala بل آكل البقل ولا أسأل عن المبقلة فإن واضع الميزان لا يراد لعينه بل يراد ليعرف منه صحة الميزان وكيفية الوزن وأنا قد عرفته كما حكيته وعرفته فاستغنيت عن مراجعة واضع الميزان عند كل وزن فإن ذلك يطول ولا يظفر به في كل حين مع أني في غنية عنه. Poinnya ialah cukuplah aku boleh membuat pertimbangan tanpa perlu aku tahu siapa yang meletakkan ataupun siapa yang mengasaskan mizan tersebut. Itu jawab Batini tadi. Okay, jadi sudah pukul 7. Saya fikir kita berhenti di sini. Jika ada persoalan boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan menjawab pada sesi seterusnya. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.